Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Salam 16 Ramadan 1442 bersamaan dengan 28 bulan April 2021. Kita jumpa dalam siaran Garasi TV untuk hari ini. Hari Rabu. Minggu terakhir bagi bulan April ni, tuan-tuan. Saya ucap terima kasih kepada hampir 60 orang yang semalam log edisi keluaran jeans Garasi 50 tepat bagi log edisi 21 Ozi, dan kita ada sekitar 10 log bagi edisi 18 Ozi. Petang ni saya tak akan fokuskan banyak pada jeans kerana kita akan naikkan tali pinggang Levi's ni daripada 4 edition buckle, kerana itu hari kita cuba dalam kategori bundle yang dah ada second pun saudara memberi sambutan yang sangat luar biasa. So saya minta Jack order yang edisi baru dia. So tali pinggang kita akan naikkan sekejap lagi sebagai barang paling panas ni, koleksi Levi's yang digilakan daripada sejak tahun 80-an. Saudara boleh refer saja kepada berada-berada yang main jeans pada tahun 80-an. Inilah buckle yang paling digilai dan dia datang dengan tali baru. Berarti ini adalah barang baru. Okey, saya akan bagi detail dia sekejap lagi untuk saudara lock tali pinggang ni daripada 32, 34, saiz 36, 38, 40 dan 44. Saya sedang mencari misteri. Saya 42 ada ke tidak? Dalam tong tu nampak macam tak jumpa. Tapi kejap lagi kita akan semak. Saya akan bagi jauh juga, kata sebentar lagi saya akan naikkan beg Ami yang mendapat sambutan tu. 400 set beg ni telah dijual dalam combo 200.5. Kerana laku dan akhirnya kita mengambil gundi terakhir ni dari Bangkok. Ini adalah barang keluaran early 70s yang digunakan oleh tentera Rusia. Kemudiannya stok ni ditemui di Switzerland kalau mengikut pengimportnya daripada Bangkok. Jadi selalunya dia buka dan pecah, tapi Garasi minta dia hantar pukal satu gundi tanpa buka, dan ini antara barangan yang akan saya naik petang ni kerana koleksi yang datang dulu 400 tu sold out apabila kita jual dengan combo 200.5. Saya juga akan preview pada saudara bahawa kerana sambutan kurta Garasi sangat luar biasa, itu 536 live. Bagi edisi 500 live tu terlebih order 536. Kita buat 36 live yang terlebih daripada 500 stok asal sudah dipost. Tapi kerana sambutan kita ada order lagi 200 live. Semalam telah pun di log 46 live. Petang ni kita akan buka lagi log kurta Garasi. Tapi saya beritahu saudara, post hanya dibuat pada hari Isnin. Postage hanya dibuat pada Isnin depan dan atau Selasa depan. Tapi saudara akan dapat barang terhad. Tinggal 200 saja. Siapa dulu dia punya. Semalam dah ada 46 orang log. Berarti ada baki 154 akan terus saya jual bermula petang ni sampailah stoknya habis, tapi stoknya tak akan ditambah. 800 lai adalah maksimum bagi Garasi untuk mengeluarkan stok baju raya Garasta kepala kain. Saya juga akan maklumkan juga nanti saiz yang ada lagi bagi mereka yang nak mengejar 21 Ozi Ramadan Raya yang baru kami lancarkan. Sekejap lagi Mahfuz akan share detail dan saya akan brief detail selepas saya go editorial. Ini saya start dulu untuk bagi shout and loud. Apa yang dia kata crowd, attract crowd, untuk mewar-warkan kepada saudara bahawa barangan sempena kempen raya akan diturunkan. Gundi akan dibuka. Tetapi kebanyakan gundi yang dibuka adalah baju-baju yang related untuk pakai raya. Antaranya kami akan turunkan baju yang saya pakai workwear ni, kerana dia bersifat kemeja. Kalau kita jadi amat main barang dalam gundi, ini antara barang-barang gundi yang kita pakai, dia punya smart casual atau dia punya formal ataupun dia punya social environment akan ada. So saudara sesuai untuk pakai baju raya. Kita juga akan naik barang dalam gundi t-shirt polo tee. Dari berjenama saja, iaitu hanya kita order gundi berjenama saja untuk kita naikkan supaya pada raya ketiga, raya keempat saudara masih lagi nak mood dalam berpakaian kacak-kacakan, lawa-lawaan, handsome-handsomean tu saudara boleh pakai. Tapi tidak dinaikkan pada hari ini. Saya rasa baju ni akan naik malam ni bagi mereka yang nak mengejar workwear ni. T-shirt ni, awak anda akan kejar mana? Petang ni kejar dulu tali pinggang yang akan saya naikkan nanti, dan kejar dulu beg ni, dan kejar dulu baju, dan kejar jeans 21 Ozi. Saya turunkan barang pelbagai kategori daripada jeans yang berharga 850, jeans yang berharga 650, kurta yang berharga 150, tali pinggang yang berharga 150, beg yang berharga 250. Untuk saudara pilih pada petang ni bagi membolehkan range harga kita buka kepada semua. Berarti mereka nak memburu barangan RM150 pun ada pilihan, iaitu tali pinggang dengan bakar dan tali baru ni. Ini antara yang paling seksi kita ada petang ni. Okey.
Daripada saiz 32, 34, 36, 38, 40 dan 44. 42 masih misteri sayang. Nanti abang tunggu, kita bagi Eddie datang untuk dapat brief. Dalam tong ajaib yang penuh dengan ular-ular ni, saudara ada tak saiz 42? Tapi saiz yang saya umum tu saya jumpa dengan mata kasar. Saudara jangan lock sekarang sayang, kita akan pergi kepada editorial. Angka dah capai 300 kata Noah. Hari ini saya akan bercakap dengan saudara tentang whistleblower ataupun whistleblower. Banyak yang kita dengar, kalau dalam bahasa Malaysia kita nak sebut apa, kita peniup whistle lah kita sebut, tapi bukan pengadil. Whistleblower ni berlaku dengan banyak dan sangat drastik, terutama kalau saudara tengok isu yang pertama apabila pelajar-pelajar Maktab Rendah Sains Mara. Kita sebut sekarang senanglah pasal apa, isunya telah pun dibuka. Sebelum tu disebut sebagai pelajar sekolah berasrama. Tapi beberapa hari ini telah pun disebut mengenai lokasi yang spesifiknya telah didedahkan sebagai Maktab Rendah Sains Mara. Mengenai pelajar-pelajar perempuan yang dipercayai diuji apabila mereka tak hadir dalam kelas period dalam kelas agama, sama ada membaca Quran, semaya waktu apa semua, dan mereka berada dalam keadaan hadas besar ataupun period di mana mereka terpaksa membuktikan dengan membuat caletan tisu, caletan kapas, caletan jari pun, ataupun mengeluarkan pad untuk ditunjukkan pada guru atau guru memegang pad sebagai bukti bahawa pelajar perempuan tersebut layak untuk mengecualikan diri dia daripada menyertai acara-acara agama di masjid ataupun di surau sekolah. Saya baca banyak tuan-tuan komen yang satu baca beritanya, yang kedua pendedahan daripada individu yang menulis kepada secara eksklusif kepada Malaysia Kini. Bagaimana dia menghadapi deraan yang kemudian hingga sekarang dia berusia awal 20-an. Jadi berarti saya rasa dia meninggalkan MRSM pada sekitar 2015, 2016, 2017. Bagaimana kesan dia dimalukan oleh gurunya, menimbulkan trauma dan kesan emosinya hingga sekarang. Jadi oleh kerana tak ada tempat dia nak luahkan, dia jadi whistleblower dengan menulis satu artikel dan mendedahkannya secara berani di Malaysia Kini. Pendedahan tersebut telah mendapat banyak perhatian hingga siasatan telah dibuka oleh pihak MARA. Pengurusi MARA, Datuk Seri Azizah Muhammad Dun mengumumkan bahawa dia memberi perhatian dan juga penyiasatan di peringkat MARA selaku pemegang amanah kepada Maktab Rendah Sains Mara ni dijalankan untuk mengesahkan benarkah perkara ini berlaku, kenapa ia berlaku, dan dakwaan mengatakan ia telah berlaku lebih daripada 20 tahun, satu tempoh waktu yang panjang. Whistleblower telah mencetuskan satu fenomena di Malaysia. Kalau dulu tuan-tuan, whistleblower ni hanya datang daripada kalangan ahli politik yang nak meraih undi, hingga kita tahulah Rafizi, saudara Rafizi ni dianggap whistleblower. Dianggap king of whistleblower kerana Rafizi ketika menjadi ahli Parlimen Pandan dan juga naib Presiden PKR sentiasa memainkan peranan whistleblower secara aktif dan agresif pada sekitar tahun 2013 tu sampailah ke 2018 sebelum pilihan raya. Tapi hari ini tuan-tuan, whistleblower dimulakan oleh golongan remaja, termasuk saudara tengok isu bagaimana guru pendidikan jasmani menyebut rogol dalam bahasa gurauan kepada sekumpulan pelajar perempuan dan mengeluarkan ayat sekiranya kamu ingin merogol, rogollah mereka yang berusia 18 tahun. Kerana Akta Gadis Wanita dan Kanak-kanak tu memberi perlindungan di mana rogol mandatori akan dikira kepada mana-mana lelaki yang menjalankan hubungan seks dengan wanita di bawah usia 16 tahun. Isu ni kemudian telah dimuat naik di aplikasi media sosial oleh seorang pelajar perempuan. Pun bukan rahsia kerana laporan polis telah dibuat dan pelajar ni pun dah mendedahkan diri dia. Bapa dia pun telah mendedahkan diri dia mengenai apa yang anaknya dedahkan. Dan kemudian kes menjadi panjang apabila pelajar perempuan ini juga menerima sama ada ugutan atau gurauan, polis sedang siasat daripada rakan pelajar yang mengatakan ugutan rogol. Semalam ada orang tanya dengan saya mengenai isu IGP. Rupanya isu ni lah yang tuan-tuan tanya. Tuan-tuan tanya kerana isu IGP menyebut benda itu sebagai gurauan. IGP telah menghantar surat pembetulan petang semalam kepada semua media yang dianggap sebagai misquoted.
ataupun salah lapor. Maksud IGP bukanlah beliau membuat konklusi di mana Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akris Sani menafikan dalam jawapannya kepada media, beliau membuat kesimpulan bahawa perbuatan tersebut adalah gurauan. Dia menafikan kerana ayat tu agak complicated tu, hanya wartawan yang cekap saja boleh memetiknya dengan betul. Di mana maksudnya polis sedang menyiasat kes tersebut sama ada ia ugutan ataupun gurauan. Itu bunyinya. Bukannya Timbalan Ketua Polis Negara mengesahkan bahawa kes tersebut adalah gurauan. Tak ada, sebab siasatan baru dibuka. Belum sampai ke Bukit Aman. Dan siasatan bukan dibuka di bawah jenayah terkelas. Dia hanya disiasat dari bawah jenayah biasa saja. Berarti kalau jenayah terkelas, dia akan disiasat terus oleh Bukit Aman. Tapi bagi kes pelajar ni punya laporan, dia disiasat oleh IPD di mana laporan tersebut dibuat. Jadi saya betulkan jawapan yang ditanya oleh semalam yang bertanya kepada saya mengenai apa pandangan saya tentang kenyataan Timbalan Ketua Polis Negara. Lewat petang semalam atau malam tadi, sebab saya baca pun pukul 2 atau 3 pagi tadi, di mana telah dimuat naik berita bahawa Ketua Polis Negara akan memanggil semua media, termasuk satu media itu Malaysia Kini dan sebuah media akhbar China, yang dianggap telah menyalahsiarkan kenyataan Timbalan Ketua Polis Negara dengan memberi gambaran seolah Timbalan Ketua Polis Negara telah memutuskan isu tersebut sebagai isu gurauan. Tidak, kenyataan sebenarnya polis sedang menyiasat isu tersebut sama ada ia satu ugutan atau satu gurauan. Itu bahagian pelajar tersebut. Tapi saya nak cakap tentang whistleblower ni, tuan-tuan. Banyak whistleblower yang kita anggap outstanding. Sebenarnya, kalau dalam kempen Me Too, M-E-T-O-O, yang dilancarkan 5 tahun dulu secara besar-besaran di Hollywood, di Malaysia saja tidak berjaya. Itu yang saya nak gambarkan pada saudara tentang whistleblower yang ditiup di seluruh dunia dalam kempen Me Too. Siapa pergi Google M-E-T-O-O, dia tahu. Kempen ini dimulakan di Hollywood oleh artis-artis Hollywood yang dipaksa menjual tubuh atau membelanjakan tubuh kepada penerbit filem bagi membolehkan mereka menjadi pelakon dalam sesebuah filem. Jadi ramai pengharap filem-filem termasuklah pelakon-pelakon masyhur akhirnya mendedahkan bahawa memang di Hollywood pembulian seksual telah berlaku, di mana banyak artis ditiduri oleh penerbit. Artis wanita ditiduri oleh penerbit sebagai sebahagian daripada cara untuk mendapatkan watak lakonan di dalam sebuah filem. Ia menerbitkan penerbit-penerbit terkenal. Kalau saudara pergi pada kempen Me Too, dia telah membawa kepada tangkapan dan pembicaraan yang besar-besaran. Apabila whistleblower ditiupkan di Hollywood untuk menghapuskan apa yang telah dikatakan berlaku lebih 20 tahun di Hollywood, di mana pelakon-pelakon cantik ketika mereka mula mendapat nama atau mereka sudah memiliki nama tapi ingin mendapatkan watak dalam filem yang diterbitkan dalam kelas A, iaitu filem-filem terkenal, penerbit masih lagi memohon tubuh sebagai sebahagian daripada cara untuk mereka mendapatkan kontrak bagi menjadi pelakon wanita. Jadi whistleblower telah bermula dan tentang wanita ni, tuan-tuan, bertiup dan sangat luar biasa hingga di Korea, di Hong Kong, di Jepun, di Eropah apatah lagi. Dia dianggap sebagai satu kempen yang paling besar selepas The Bra Revolution. Pada tahun 70-an di Amerika, ketika wanita menerima gaji yang lebih rendah daripada lelaki. Wanita di Amerika menerima gaji yang lebih rendah daripada lelaki sampai sekarang, tuan-tuan. Tolong faham, di Amerika, negara yang dianggap bapa bagi segala agenda sosial ni, wanita kekal menerima gaji yang lebih rendah daripada lelaki daripada tahun 70-an. Hinggalah sampai sekarang pun, tuan-tuan, artis-artis Hollywood kelas A masih mempertikaikan kenapa mereka dibayar 25 juta USD sebagai bayaran tertinggi bagi artis A-list wanita, sedangkan artis A-list lelaki boleh menerima bayaran hingga 55 juta dalam satu filem. Berarti hero dan heroin dalam sebuah filem menerima jumlah bayaran yang berbeza sampai sekarang. Cuma saya nak jelaskan pada saudara, apabila The Bra Revolution bermula, di mana wanita-wanita yang menentang kerana gaji mereka dibayar lebih rendah bagi jawatan dan juga job scope ataupun bidang tugas yang sama dengan lelaki, mereka telah berarak di New York dengan mengangkat bra. Itu dikenal sebagai Bra Revolution. Belarak dan memegang bra, memutari jalan-jalan di New York untuk menuntut gaji yang sama rata, kerana pada waktu itu wanita mengatakan bahawa adalah satu penghinaan kepada wanita dibayar gaji yang lebih rendah, padahal mereka menjawat kerja bagi perjawatan dan juga bidang tugas atau job scope sama dengan lelaki. Jadi alhamdulillah di Malaysia, tuan-tuan,
whistleblower bagi Akta Pekerja ni tak timbul kerana hari ini wanita menerima gaji yang sama berdasarkan jawatan yang ditawarkan. Tapi apa yang saya nak jelaskan bahawa hal-hal yang bersangkut dengan gangguan moral yang hari ini telah menerima persepsi baru. Kalau dulu dipanggil sebagai penguatkuasaan peraturan di mana dibiarkan selama 20 tahun. Tetapi hari ini telah muncul generasi baru kerana yang membuat laporan bagi kes ujian darah haid tu, dia mengaku dia berusia awal 20-an. Berarti saya mengambil kira dia meninggalkan Maktab Rendah Sains Mara pada pertengahan antara pada 2015, 2016, 2017. Berarti kalau ramai tuan-tuan yang ada dalam ni pernah belajar di Maktab Rendah Sains Mara dan tuan-tuan adalah perempuan atau saudara ibu bapa yang anak pernah ada, berarti akan apabila ditanya, saya fikir perkara ini adalah normal. Kerana dia diamalkan secara terbuka apabila setiap kali sembahyang solat maghrib dan solat isyak, mereka yang enggan ataupun tidak datang ke surau atau masjid di dalam kawasan Maktab Rendah Sains Mara atau sekolah asrama penuh, tuan-tuan, guru-guru akan mengejar dan mencari mereka atau mereka harus datang dan berjumpa dengan guru-guru dan membuat caletan di depan guru, sama ada dengan menggunakan jari, menggunakan kapas atau mengeluarkan pad yang telah mempunyai darah haid untuk membuktikan bahawa mereka layak untuk dikecualikan. Tapi kata wanita ini, dia melalui detik yang lebih trauma kerana kalaulah pun dia terlewat saja hadir, tuan-tuan, dia kata guru telah mendera dengan meletakkan semua wanita dan lelaki ini di tengah-tengah surau sekolah dan kemudian mereka akan kemudian semua pelajar yang berada dalam surau diarah memandang mereka sebagai makhluk yang aneh. Jadi dia kata oleh kerana dia seorang yang agak clumsy lah, saya rasa mungkin lewat. Jadi setiap kali dia terlewat 5 minit, dia melalui proses hukuman itu begitu lama. Hingga akhirnya apa yang menjadi gambaran kepada saya yang sangat menyentuh perasaan saya. Kata dia apabila kemudiannya, kebencian yang timbul daripada sesi tersebut tidak menginsafkan dia pun untuk cepat kurang. Tetapi apa yang meneruk akan menjadi lebih teruk, dia dipulaukan daripada pergaulan kerana dianggap sebagai seorang wanita pendosa. Kerana selalu gagal hadir tepat pada waktu dia ketika pelajar bersolat berjemaah maghrib dan juga isyak di surau kawasan sekolah. Jadi antara ini adalah whistleblower yang paling besar yang ditiupkan, yang mencetuskan pelbagai pandangan. Saya tak fikir ini adalah gerakan feminisme. Saya tak bersetuju sama sekali kalau ini dianggap sebagai feminis. Iaitu feminis ni kata-kata dia agak mencurigakan kerana dia dianggap sebagai, sejarah feminisme adalah dianggap sebagai sejarah yang wujud dalam aliran sekular, di mana wanita-wanita sekular berjuang menolak hal-hal yang berada dalam agama, tak kiralah agama Kristian, agama Islam atau agama Yahudi, yang dianggap mengurangkan hak wanita. Jadi itu sekular. Feminisme dikaitkan sebagai gerakan sekular, bererti gerakan anti agama. Kerana nilai-nilai yang berada di dalam agama dianggap mengurangkan penguasaan wanita ataupun meletakkan wanita satu tahap di lebih rendah daripada lelaki. Tapi dalam kes ini saya fikir adalah dengan dunia moden yang telah berubah, tuan-tuan, anak-anak kita yang besar dalam suasana yang berbeza, perbuatan tersebut tentulah aneh, tuan-tuan, kerana saya mungkin tuan-tuan yang berusia 40-an dan 50-an yang ada di sini dan membesar dalam pendidikan suasana di kampung. Saya nak share dulu, mungkin ramai yang ada kawan-kawan dari Terengganu, daripada Kelantan, daripada Johor, Pedalaman, daripada Kedah, Penang yang menggunakan bahasa kasar, orang Perak lagi tu. Apa yang dituturkan oleh generasi sebelum kita kepada kita? Pertama seperti kata bahalul, bodoh, bengong, tak berguna, korang ajak. Kata-kata tersebut mungkin relevan pada waktu kita. Tetapi saya tak fikir ada di antara saudara menganggap itu adalah kata-kata yang sesuai dituturkan kepada anak-anak sekarang. Berarti walaupun ibu bapa kita mendidik kita dengan bahasa tersebut, dia relevan pada waktu tersebut. Begitu juga saya kata pukul dengan getah air, pukul dengan kayu api. Dia mungkin sesuai. Pada zaman saya terima ibu saya pukul saya dengan getah air, tuan-tuan. Apabila sebab dalam tempat saya tu, mesti sampai rumah sebelum azan maghrib. Berarti kalau saya lewat balik rumah sebelum azan maghrib, semua undang-undang di kampung, di pedalaman mengamalkan waktu sebelum maghrib, anak-anak mesti pulang dan maghrib adalah waktu berdiam diri di rumah. Dan kemudian kalau nak keluar balik, keluarlah selepas maghrib. Jadi pukul dengan getah air adalah perkara yang biasa. Dan sekarang jadi jenaka kalau saya berbual dengan mak saya berdua. Saya akan selalu bagi tahu dengan mak saya,
Kalau gurau-gurau mak saya masih marah, mak ambil getah air pukul cek. Mak saya akan gelak. Tapi saya fikir mungkin itu tak relevan. Kita ada orang lagi yang saya rasa terdidik dengan pendidikan moden ataupun apa yang dipanggil sebagai parental skill hari ini. Memukul anak anda dengan getah air atau tali pinggang. Kerana saya fikir kata perbuatan tersebut tidak relevan kerana anda akan dianggap ibu bapa yang tidak mempunyai skill. Dan anda dianggap ibu bapa yang zalim kerana anda menggunakan perantaraan barangan yang boleh mencetuskan kecederaan kecil sama ada kekal ataupun kecederaan sementara. Jadi ini yang berlaku dalam whistleblowing yang berkembang begitu pesat sekarang. Dan saya nak jelaskan kepada saudara bahawa dia berlaku serentak dalam masa seminggu. Sebelum tu adalah juga whistleblower ni pasal polis bergurau lucah. Ditafsirkan sebagai lucah. Saya tak kata polis bergurau lucah. Ditafsirkan sebagai lucah. Jadi orang up di Facebook, orang up di Twitter, orang up di TikTok. Kemudian menjadi viral. Tapi kebanyakan yang kuat untuk menunjukkan kepada masyarakat adalah wanita. Itu saya nak ingatkan kepada kata ini adalah masa untuk kita bergerak ke depan dengan menerima bahawa whistleblower adalah satu perkara yang besar. Kerana saya kata waktu kempen Me Too dilancarkan di Eropah, begitu banyak pendedahan majikan yang meminta upah tubuh untuk kenaikan pangkat dalam pejabat, pekerjaan yang interviewnya di mana orang yang membuat interview mengambil kesempatan untuk melihat alat sulit wanita. Perkara ini didedahkan secara meluas di barat hingga dia merombak banyak perkara. Malah Hollywood juga berubah, di mana selepas itu semua pelakon wanita merasa selamat kerana satu amaran keras telah diberikan kepada semua penerbit filem yang berada di Amerika bahawa anda kini tidak lagi boleh memperlakukan pelakon wanita dengan meminta tubuhnya sebagai sebahagian daripada kontrak untuk mendapatkan kontrak lakonan. Rupa-rupanya dia adalah sesuatu yang sangat berleluasa. Senarai artis yang membuat pendedahan, termasuk mereka yang mendedahkan kejadian tahun 70-an, 80-an, 90-an, sampailah tahun 2000-an, membabitkan artis-artis sohor. Sama ada mereka terbabit secara langsung atau mereka menarik diri daripada kontrak filem-filem besar kerana mereka diminta tidur dengan penerbit filem. Apabila penerbit filem ini ditangkap dan dihukum penjara dalam sistem penjara berat, dia telah menghantar satu isyarat yang mengubah Hollywood. Yang setamadunnya hanya berubah pada tahun 2015. Berarti tamadun tamadun penderaan seksual, tamadun manipulasi seksual untuk mendapatkan kontrak lakonan di sebuah negara yang dianggap sebagai negara hak asasi hanya dapat diselesaikan dan mula diselesaikan pada tahun 2015 apabila Me Too dilancarkan. Dan alhamdulillah tuan-tuan, Me Too telah berkembang di seluruh dunia. Cuma pada waktu itu saya pernah buat talk show, program perempuan, tuan-tuan, talk show, saya tak mau sebutlah talk show apa. Dan di mana saya buat dia punya ujian. Tahukah anda apakah kempen yang sedang dilancarkan secara besar-besaran di seluruh dunia mengenai wanita? Satu studio tu tamu yang datang tak boleh jawab. Kata kempen yang sedang berjalan adalah Me Too. Kalau saya tanya lah ni pun mungkin ramai yang tak tahu tu bahawa gelombang di dunia pernah melancarkan kempen Me Too yang berkait dengan dua isu yang sedang kita alami, iaitu manipulasi yang kita anggap telah menjejaskan dengan teruknya moral wanita yang menyebabkan mereka mengalami tekanan emosi yang luar biasa apabila tubuh mereka dicabul. Kerana sekarang ni tafsirannya adalah cabul, bukan lagi siasatan. Tapi saya bersetuju kerana pandangan sekular, pandangan psikologi, pandangan akademik, malah pandangan agama telah menganggap perbuatan tersebut salah daripada empat-empat aspek. Later saya baca adalah pandangan agama bahawa aurat di dalam Islam juga mempunyai haknya. Berarti adalah salah bagi mereka yang menyentuh aurat wanita untuk tujuan mengesahkan ia period ataupun tidak. Jadi itu yang saya bincang dengan saudara petang ni bagi kempen yang saya anggap besar. Dan saya nak jawab juga soalan semalam yang apabila orang tanya saya dengan isu IGP tu, saya tak boleh nak jawab. Okey, saya jawab juga tentang pembebasan Eddie Kana ni, tuan-tuan. Bagi mereka yang nak bertanya bahawa pembebasan ni, jangan blame polis, tuan-tuan. Baca, pastikan saudara faham kepala ekor tu. Yang membebaskan tahanan ini daripada tahanan Datuk bukan Eddie Kana ni. Nama sebenar dia saya tak ingat, tuan-tuan. Eddie Kana ni yang membebaskan beliau bukanlah polis. Ini adalah arahan mahkamah setelah peguamnya berjaya mendapatkan perintah mahkamah
untuk mengatakan bahawa tahanannya di bawah pokal atau Akta Pencegahan Jenayah sebagai tidak sah. Jadi mahkamah bersetuju dengan pandangan peguamnya yang membentangkan hujah-hujahnya bahawa tahanan Datuk Eddie Kana ni sebagai satu tahanan di luar daripada undang-undang dan tidak berperlembagaan, maka mahkamah telah memerintahkan dibebaskan. Jadi pembebasan Datuk Eddie Kana daripada tahanan pokal ataupun Akta Pencegahan Jenayah tidak dibuat oleh polis. Ini adalah perintah mahkamah. Berarti saudara, kalau saya komen sekarang dan saudara komen sekarang dengan kata-kata yang mencela, menghina atau mempertikaikan keputusan mahkamah, kita telah dianggap sebagai contempt of court, iaitu menghina mahkamah. Berarti ini adalah keputusan mahkamah dan kita kena hormati. Kerana keputusan mahkamah di Malaysia adalah muktamad. Tak boleh dibincangkan apatah lagi untuk tujuan menghina keputusan hakim. Bagaimanapun saya ambil bahagian yang boleh kita perbincangkan. Di mana pihak polis telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka meneliti kes ini dan ini akan menjadi pengajaran kepada pihak polis bahawa apabila tahanan-tahanan kes jenayah seperti ini dibuat, adalah penting untuk pihak polis mendapatkan bukti yang cukup bagi membawanya ke mahkamah jenayah untuk perbicaraan. Macam ni tuan-tuan. Dia akan ada dua implikasi yang sangat besar daripada kes Datuk Eddie Kana. Pertama, dia memberi presiden kes ataupun dipanggil sebagai kes pembuka jalan kepada semua orang yang menjalankan aktiviti jenayah cyber. Di mana aktiviti jenayah cyber pembuktian melampaui prima facie. Sukar nak dibuktikan, tuan-tuan. Sangat sukar. Itu terjadi walaupun dalam kes Macau ni, Macau scam ke apa scam ni, banyak perkara-perkara yang polis kata dia mempunyai gambaran. Dia mempunyai bukti. Tetapi untuk membawanya ke mahkamah adalah sangat rendah potensinya untuk menang. Setelah mendapat pandangan dari pejabat peguam negara. Tuan-tuan kena faham sekali lagi. Bukan polis tak bawa. Berarti apabila polis membentangkan siasatan, polis ambil siasatan, dia bawa kes. Dibuka IP, investigation paper. Kemudian dia menghantarnya kepada pihak AG. AG yang memutuskan sekiranya dibawa ke mahkamah, kes ini tidak akan menang. Maka itu polis tidak mempunyai pilihan, dia letak di bawah akta kesalahan jenayah, POKA. Iaitu tahan tanpa bicara. Tetapi dengan kejayaan kes Datuk Eddie Kana, peguamnya menang di mahkamah, dia akan menjadi presiden kes. Ada sukar selepas ini untuk menahan mana-mana skema di bawah akta ini. Kerana setelah ada presiden kes, iaitu kes pembuka jalan, kes yang berlaku kemarin. Berarti selepas ini, tuan-tuan, cabaran yang paling besar bagi kita untuk mengenangani jenayah yang paling besar, yang menelan beratus juta ringgit setiap hari. Ni skema dalam garasi pun ada ni. Tak sekarang dia tengah tengok ya, dia tunggu saudara lock je tu skema tu, Muhammad Firdaus bin Mahathir tu. Mereka tidak akan dapat dibukti. Sebagai contohnya, Muhammad Firdaus bin Mahathir ni saya dapat kejar FB dia. Saya buat laporan polis. Polis pergi tangkap FB dia. Tapi duit tu telah masuk kepada akaun yang dulu tu. Company Chong Afat ke apa dah dia masukkan dulu. Chong Afat tu kata dia tak tahu apa. Dan kita gagal membuktikan di mahkamah bahawa Muhammad Firdaus ini dan Chong Afat mempunyai relation. Di mana Muhammad Firdaus dia kata bayar 150, kami akan hantar anda kasut ini atau baju ini apa yang saudara lock dengan segera. Saudara pun ingat Muhammad Firdaus ni adalah wakil garasi, saudara buat bayaran kepada akaun yang dimiliki oleh Chong Afat. Saya pun pergi kepada pendaftar pertubuhan, pendaftar perniagaan ROC dan bank, kita tahu Chong Afat ni. Tetapi dalam company Chong Afat tidak ada nama Muhammad Firdaus. Maka Chong Afat kata dia tak tahu. Muhammad Firdaus punya hal ni, Muhammad Firdaus pergi buat tipu masuk dalam akaun saya. Walaupun secara logiknya kita akan fikir, takkanlah berpuluh-puluh kali Muhammad Firdaus datang dan menjadi scammer dalam semua live orang bandel ni. Duit tu dimasukkan secara konsisten kepada akaun awak tidak tahu. Kita boleh bersyak demikian. Tetapi di mahkamah, bukti bukan berasaskan syak. Bukti mestilah melangkaui keragaman munasabah. Bukan melangkaui-langkaui, tuan-tuan. Melangkaui kemunasabahan. Okey? Jadi ini yang menyebabkan kes malam. Dan jangan salahkan polis kerana pembebasan Datuk Eddie Kana tidak berkait dengan polis membebaskannya. Tetapi adalah dengan perintah mahkamah. Polis dan semua pihak, jabatan penjara, polis dan mana-mana pihak, termasuklah kerajaan, haruslah akor kerana kedudukan mahkamah adalah yang tertinggi bagi kes-kes yang bersangkut dengan perundangan. Jadi saya harap saudara faham dengan penjelasan saya bagi mereka yang bertanya apa pandangan mengenai pembebasan Datuk Eddie Kana. Saya dah jawab dah. Sah, itu bukan salah polis. Okey? Timbul pula, saya pun tak faham polis Kelantan ni, abang-abang polis di Kelantan. Saya minta maaf lah, saya tak faham. Satu lagi saman dikeluarkan semalam.
Aduh, dah lepas dia saman berada burger, dia saman pula akak kopok leko. Yang tengah goreng kopok leko dengan lampu kedai dah dipadam. Hanya buka lampu dapur, goreng kopok leko untuk anak bersahur. Dia saman. Hari ni dia saman lagi satu orang. Di Kelantan juga. Saya tak tahu apa masalah di Kelantan ni. Sepatutnya selepas saja berlaku saman kes penjual burger tu yang viral dan menimbulkan banyak kemarahan awam. Saya fikir Ketua Polis Kelantan mungkin telah mengarahkan Ketua Polis Negeri, Ketua Polis Daerah untuk berhati-hati keluar saman. Masyarakat dah tak senang, tak selesa. Kerana kita menyaman golongan peniaga-peniaga kecil dengan saman kompaun. Memanglah polis bila saman, saya dah kata semalam, dia tak boleh tulis situ 2,000, 3,000. Kalau saman je automatik, dia boleh 50,000. Sebab itu adalah saman maksimum. Tuan-tuan kena faham, semalam saya dah jelaskan. Kalau setiap kali saman, saudara tak pakai sarungnya, polis saman 10,000. Jangan kata polis zalim. Kerana itu memang dia kena tulis 10,000. Masa saudara nak pergi bayar tu, barulah saudara akan disuruh membayar mengikut jumlah yang berjaya saudara rayu kepada pegawai kesihatan daerah. Kalau saudara pula berada dalam keadaan saudara menganjurkan perniagaan 50,000. Ada juga dalam keadaan 100,000. Berarti kalau saman yang diperoleh oleh peniaga 3 orang ni 50,000, tepuk kepala lah tuan-tuan. Kerana YB Menteri pun kata dah tak patut. Malam YB Menteri dah kata walaupun bukan bidang kuasa dia, Menteri Kluster Keselamatan ni, Datuk Seri Ismail Sabri kata dia pun tak bersetuju, tapi bukan dalam bidang kuasa dia, sebab polis berada di bawah bidang kuasa Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Jadi dia kata dia tak boleh nak komen. Tapi dia sendiri secara peribadi menganggap itu sebagai tidak relevan. Jadi setelah ramai orang memprotes ni, saya harap polis di Kelantan, kita bersetuju polis untuk buat tugas tuan-tuan, tapi dalam 3 kes ni aneh juga saman tu tuan-tuan. Sebab kedai dah tutup operasi. Kedai pula di dalam kawasan kompaun rumah. Jadi dia masuk dan saman juga. Saya tak tahu sama ada anggota polis di Kelantan mungkin sibuk bekerja sampai tak tahu reaksi sosial ni. Mungkin mereka langsung tak tahu apa yang sedang berlaku dalam berita, apa yang sedang berlaku dalam media sosial, apa yang sedang berlaku dalam portal berita. Jadi dia tak sedar tuan-tuan, terus dia saman. Kita ingat dengan marahnya saudara Halim Jantan kita ni, protes pasal saman masjid dan saman burger ni, dan orang marah ni tuan-tuan. Berhenti rupanya ada 2 lagi saman berterusan juga berlaku di Kelantan. Jadi saya tak faham apa yang sedang berlaku di Kelantan, tapi kita bersangka baik kerana saya tak boleh jump to conclusion, tapi hampir ada conclusionnya, iaitu saman terus dikeluarkan. Walaupun masyarakat mengamuk dan juga melahirkan rasa tidak gembira ke atas saman peniaga burger, keluar lagi pada saman peniaga keropok leko yang semalam saya baca lagi. Pagi tadi saya baca ada satu lagi. Saman dikeluarkan. Peniaga apa dah? Saudara mungkin tahu dah ada 3 dah peniaga di Kelantan yang disaman di dalam kawasan kompaun perniagaan rumah mereka. Kerana dituduh masih lagi, tuan-tuan, kalau dah orang tu buka perniagaan di rumah dia, dia tutup bahagian perniagaan, dia nak goreng untuk anak dia makan kepok leko sahur, awak pergi saman tak masuk akal lah. Dan bila berita tu disiarkan pun, Menteri Kesihatan pun berada dalam keadaan tepuk dahi. Itu pegawai kesihatan daerah. Tapi kata Ketua Polis Negeri, dia akan bertemu dengan ketiga-tiga ni. Patutnya Ketua Polis Negeri Kelantan, terima kasih Datuk Ketua Polis Kelantan kerana mengambil tindakan yang sangat luar biasa. Kerana dia akan berjumpa dengan secara peribadi dengan ketiga-tiga orang ni. Manakala kalau kata Datuk Seri Ismail Sabri, pegawai kesihatan daerah mempunyai kuasa. Sama ada mengurang atau mengabaikannya. Mengabaikannya berarti membatalkan terus saman tu. Berarti mengurang tu satu hal, memang dah bidang kuasa. Tetapi ada perkara baru sekarang disebut bahawa boleh diabaikan saman tersebut. Patutnya tidak langsung disaman. Bila datang, disahkan bahawa saman tersebut telah dikeluarkan secara salah. Berarti kalaulah mereka berjaya mendapat apa yang dipanggil sebagai konsensus daripada pegawai kesihatan daerah, iaitu kes ini diabaikan, maka tak ada orang yang perlu mengeluarkan wang bagi membawa kes ke mahkamah. Berarti tak perlu dibawa ke mahkamah. Kerana kalau bawa ke mahkamah, tuan-tuan, selalunya peniaga kecil dia akan bayar kompaun tu. Sebab dia kata kalau kompaun tu 3,000 baik bayar, sebab nak ambil lawyer, nak bicara, nak itu, nak ini. Juga memakan belanja. Maka mereka memikirkan belanja kompaun lebih rendah. Tapi dalam kes ni, telah ada kenyataan daripada pihak Kementerian Kesihatan bahawa kompaun boleh diabaikan. Jadi kita tunggu je, kita bersangka baik dan kita harap 3 peniaga kecil di Kelantan ni yang sudahlah susah nak berniaga kerana bazarnya ditutup. Kemudian susahlah nak cari rezeki kerana had waktu perniagaan adalah hanya 10 malam. Dan susah lagi pula adalah kebanyakan daripada mereka bila tak ada bazar, tuan-tuan, mereka berniaga daripada rumah.
Jadi antara memasak untuk keperluan rumah dengan memasak untuk perniagaan tu mencetuskan kontroversi selepas pukul 10. Lepas 10 malamnya, menggoreng natang ni nak niaga ke, menggoreng natang ni nak makan rumah. Jadi masalah. Jadi itu yang menyebabkan saya baca, saya tak lucu tuan-tuan. Saya cuma ada rasa tepuk dahi macam kata, ya Allah, apa sedang berlaku dengan Polis Kelantan? Sepatutnya dengan satu kes burger, mereka dah faham dah masyarakat tak gembira tu apabila masyarakat ada solidariti dia dengan melihat bahawa tindakan tersebut sebagai melampau. Rupanya ada kes kedua, ada lagi kes ketiga. Tak apa, dengan itu tuan-tuan, saya habis sesi untuk bercakap dengan tuan-tuan mengenai isu hari ini. Kalau ada Q&A, saya ambil lah kot. Tapi janganlah seret benda-benda Datuk Eddie Kana ni kita nak pertikaikan hakim, tuan-tuan. Tak boleh, tuan-tuan. Saya pernah dengar tu, ada orang menjatuhkan murtad hukum dia kepada hakim yang, kepada hakim yang, kes apa yang kontroversi, menjatuhkan hukum murtad kepada kes yang hakim yang membenarkan penggunaan kalimah Allah bagi buku yang diterbitkan oleh terjemahan Injil. Menjatuhkan hukuman murtad, kafir, mencela hakim tu. Saya ingat jangan buat macam tu, tuan-tuan. Kerana setiap hakim menjalankan berdasarkan justifikasi perundangan yang ada. Maka untuk menentangnya, maka kita juga harus menggunakan justifikasi perundangan, membawa semula kes untuk dicabar ataupun dibicarakan semula di mahkamah. Dan begitu juga dengan kes Datuk Eddie Kana tu, bukan polis yang bebaskan, saya jelaskan bahawa itu adalah mahkamah yang membebaskannya. Okey, kalau ada apa soalan ni, kalau tak ada, saya nak turut promote barangnya. Kalau ramai yang dah mula tunggu-tunggu tali pinggang Levi's dan Lee ni, ada 5 item. Saya nak naik cepat untuk saudara lock ni, pasal dia datang dalam saudara boleh lock je. Saya tak akan buat slide satu-satu sebab model ni adalah model yang banyak. Sekejap lagi saya preview dulu sebelum saya declare harga untuk saudara lock. Edisi dia memang lawa-lawa. Buckle dia, saya datang dalam buckle baru dan juga kulitnya juga baru. Okey, kes kiraan selipar semasa raya. Saya bagi tahu pada tuan-tuan, tak akan buat. MKN akan keluar garis panduan. Polis ni kadang-kadang dia ada, saya pun anggap kata, beginilah tuan-tuan, bersangka baiklah. Bergurau lah kot. SOP akan dikeluarkan, saya rasa semalam sepatutnya Datuk Seri Ismail Sabri umumkan penyambungan ataupun tak sambung PKP ni. Tapi logiknya kita faham akan disambung. Tapi oleh kerana nak sambung dengan SOP baru. SOP yang keluar tu tuan-tuan, adalah SOP bocor. Kerajaan telah menafikan senarai SOP yang saudara terima semalam tu adalah SOP daripada Kementerian Kesihatan. Itu adalah fitnah. SOP yang mengatakan rentas sempadan tak dibenarkan pada 3 hari sebelum raya dan 7 hari selepas raya adalah fitnah. SOP yang mengatakan bahawa hanya keluarga rapat sahaja yang boleh berada dalam sesebuah rumah pada hari raya dengan kiraan 15 orang. Itu adalah fitnah. Jadi viral surat perkeliling yang kononnya datang daripada MKN dan Kementerian Kesihatan semalam adalah fitnah kerana Menteri Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri mengatakan belum lagi diumumkan. Berarti sekarang ni tuan-tuan, mereka, saya yakin PKP akan disambung. Cuma yang perlu sedang disusun sekarang adalah garis panduan bagaimana menyambut Aidilfitri tahun ni. Jadi saya fikir kata dengan sendirinya hal-hal yang saudara dengar berkenaan kiraan selipar apa semua akan terbatal. Anggap macam tu tak masuk akal. Kerana kita sedang menunggu pengumuman rasmi ni. Berarti apabila sidang akbar dibuat sama ada petang ni ataupun besok, sebab kita akan habis kita punya PKP 28. Hari ni berapa bulan? 28. Kita habis PKP 28 Hari ni adalah hari terakhir. Berarti hari ni akan diumumkan. Saya rasa petang nanti tu ataupun mungkin sekarang saya live ni saudara dah dapat maklumat ni. Mungkin Datuk Seri Ismail Sabri telah mengumumkan, saya rasa lanjut ke PKP tu. Tetapi yang paling penting adalah SOP menyambut perayaan. Berarti yang kita tunggu-tunggu sekarang ni adalah SOP menyambut perayaan. Kemungkinan rumus yang tersebar semalam tu mempengaruhi anda dengan mengatakan bahawa semua orang melenting kerana kalau betul lah SOP kali ini mengatakan bahawa kita tak boleh rentas daerah. Kita akan balik macam PKP awal dulu. Saya kan pernah sebut, kemungkinan kita kena lockdown penuh dalam minggu raya ni kerana ekonomi ditutup. Sebelum ni tak boleh buat lockdown penuh kerana kita nak gerakkan ekonomi. Tapi cuti perayaan kebetulan ekonomi tutup. Bila ekonomi tutup, kerajaan boleh mengambil kesempatan untuk menutup aktiviti sosial. Kerana sekarang ni aktiviti sosial menumpang di bawah keterbukaan ekonomi, aktiviti ekonomi dalam PKP yang ada sekarang. Tapi apabila musim perayaan, aktiviti ekonomi mungkin dihentikan dan kita sedang mengalami sebaran pandemik yang agak tinggi,
mungkin kerajaan mengambil keselamatan untuk menguatkuasakan undang-undang SOP penuh untuk memutuskan rantaian jangkitan dalam tempoh musim perayaan. Di mana PKP penuh dilancarkan kerana dia tidak memberi impak kerana waktu yang sama ekonomi juga sedang ditutup bagi cuti perayaan, berarti aktiviti sosial juga ditutup. Itu pandangan saya tuan-tuan, jangan terpengaruh opinion saya. Dengan mengambil kira angka jangkitan sedang naik, pemutusan rantaian nak dibuat dan pemutusan rantaian boleh diputuskan tanpa ada impak ekonomi kerana ekonomi bercuti pada hari raya. Maka gunakanlah tempoh ekonomi bercuti yang tidak menjejaskan negara, potong sekali rantaian sosial. Tapi kalau potong rantaian sosial, tuan-tuan, ramai orang akan menangis tu dengan lagu lagu Balik Kampung, lagu SG Bank tu, di pagi raya. Saya ingat kalau main sekarang tu, kalau Ismail Sabri umum sekejap lagi dengan mengatakan PKP penuh, tuan-tuan, saya rasa ramai yang menangis tu. Kerana dah lah tak boleh balik kampung. Lepas tu PKP penuh lah tu, tidak boleh bergerak 10 km daripada luar rumah, tak boleh naik kenderaan lebih daripada 2 orang daripada satu isi rumah yang sama. Mungkin ramai yang menangis tu, raya tahun ni akan menjadi raya yang dahsyat jadi dia. Tapi tuan-tuan, kita tunggu saja. Saya jangka kalau tidak sekarang sepatutnya, saya tak tahu sama ada live, kawan-kawan tu bagi respon, sama ada Datuk Seri Ismail Sabri telah memberi live secara langsung mengenai PKP. Kalau ikut PKP kita last hari ni kan, dia umum tu je, dia panggil PKP standard. Tetapi yang sedang diumum ada yang kita sedang tunggu, itu bukan sidang akhbar, itu dia panggil sebagai itu bukan sidang akhbar lanjutan PKP. Itu dia beritahu mengenai update harian. Kita dah tahu dah, kita tak akan boleh rentas negeri. Cuma kita sedang tunggu SOP raya. Kerana akan ada banyak debat ni pasal mengenai kira kasut, kira orang, cek suhu kena beli pula mesin tu letak, kan. Pakai ada seorang satu kat rumah tek tulis buku ke, atau semua orang kena bubuh pula dia punya digital apa kita panggil tu, barcode. Betul? QR code. Semua orang kena bubuh QR code. Tak mustahil lah, tuan-tuan. Tapi saya rasa petang ni kita akan dengar SOP ni, sebab ataupun kalau mereka lanjutkan, dia umumkan dulu lanjut PKP, tapi dia tangguhkan SOP. Hari ni? Okey, pecah rekod dah. Jadi Al-Aqsa kalau dia ada dalam ni, berarti saya dah bagi tahu dah libasan ekor, apa yang dipanggil sebagai libasan ekor buaya tu, dia menurun dan kemudian dia akan melibas naik. Sekarang kita sedang mengambil libasan naik, iaitu 3,100 kes lebih hari ini. Berarti libasan naik ini akan mula mencapai angka 3,000 lebih. Berarti R0 kita sekarang berada dalam sekitar 1.15. Iaitu tinggi kadar dia bagi kadar jangkitan harian. Kalau saudara tengok angka tu, berarti kita akan tengok sama ada Selangor masih lagi mendahuluinya atau tidak. Kalau Selangor mendahuluinya atau tidak, dia akan memberi impak kepada Kuala Lumpur. Kalaulah di Lembah Kelang kadar jangkitannya tinggi dan RO0 Lembah Kelang ketat, berarti kemungkinan kita akan mendapat SOP berbeza mengikut kawasan-kawasan berdasarkan kawasan itu berada dalam zon apa. Kemungkinan SOP tidak dikeluarkan standard. SOP perayaan mungkin lebih ketat di Lembah Kelang. Kalau Lembah Kelang kekal dengan angka jangkitan negeri tertinggi. SOP akan lebih ketat di Sarawak yang juga menyumbang angka jangkitan yang tinggi. SOP juga akan lebih ketat di Johor, terutama di daerah-daerah. Saya rasa SOP kali ini mungkin tidak umum tapi adalah lokaliti. Berarti lokaliti yang berada dalam keadaan yang lebih longgar dan lebih kurang jangkitan atau berada dalam zon hijau dan zon kuning mungkin mendapat SOP yang lebih longgar. Manakala zon-zon yang berada dalam zon merah akan mendapat lebih ketat. Ataupun petang ni hanya diumumkan bahawa pentas PKP dilanjutkan hingga 1 tarikh, tetapi SOP hari raya hanya akan diumumkan apabila tempoh dekat hari raya. Saya fikir kerajaan perlu lebih banyak mendapat libat urus dan pandangan awam mengenai SOP hari raya. Saya tak mungkin petang ni dia akan umumkan. Mungkin petang ni hanya akan umumkan PKP status quo dilanjutkan. Tetapi SOP hari raya akan diumumkan sekurang-kurangnya 4 atau 5 hari sebelum raya. Bagi membolehkan kerajaan mempunyai perangkaan dan data yang cukup. Okey, saya jawab itu je. Ada lagi soalan tak? Ini mengenai update COVID-19 KKM ni. Ramai orang kata tipu. Dia bermula daripada Datuk Seri Zahid, YB Bagan Dato', mempertikaikannya sebagai angka roket. Ni orang politik lah, tuan-tuan, dia spin. Kemudian datang lagi ahli pembangkang yang lain mengatakan angka ni ditinggikan bagi mengurangkan tekanan kepada kerajaan Mahyudin Yassin untuk tidak memanggil sidang Dewan Parlimen, untuk memanjangkan darurat. Ni spin off, saudara. Tapi saya bagi tahu kepada saudara, angka yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan adalah angka yang dipantau oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Ni mana yang tak mau terima, dia katalah, itu bukan Tuhan.
Itu bukan Nabi. Persatuan Kesihatan Dunia itu bukan boleh percaya. Itu agenda Yahudi. Itu Illuminati. Itu golongan-golongan Fir'aun. Itu semua ahli-ahli neraka. Itu terpulanglah tuan-tuan. Aku nak cerita apa? Aku cerita fakta je. Kau punya keracunan minda tu, kau bawa mati sendirilah. Sama ada kau bawa mati dalam tidur atau kau nak mati terjun gaung, kau punya pasal. Tapi aku boleh bagi tahu itu je setakat fakta yang saya boleh bagi tahu. Standardnya. Sekiranya mana-mana fakta itu dicurigai, fakta itu akan ditolak daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Berarti sekarang regulatory KKM yang mengeluarkan data ini adalah data yang diterima oleh WHO. Kerana WHO mengumpulkan data sedunia. Kalaulah saudara menganggap data ni bohong, itu yang pandemik kata tu, dia kata data WHO membohong. Dia kata data ada dua je. Satu data WHO yang menggunakan University Oxford sebagai pusat kajian dia. University Johns Hopkins sebagai pusat kajian dia. Yang saya pakai adalah data yang dikeluarkan oleh Global Coronavirus Track update yang dikeluarkan oleh University Oxford. Dia ada dua universiti yang mengeluarkan benda ni, iaitu adalah University Johns Hopkins. Yang saya pakai untuk update saudara tu, yang Mahfud tunjuk jumlah harian tu yang hari ini telah mencapai angka hampir 150 juta. Kita akan cross 150 juta tu jangkitan hari ini, adalah daripada Global Coronavirus Update yang diambil daripada University Oxford. Berarti tuan-tuan, data-data ni adalah data-data gabungan dunia yang dijalankan berdasarkan standard yang dikeluarkan oleh WHO. Ahli politik ni tuan-tuan, dia tahu apa yang dia tahu, dia spin cerita aja. Dia punya bangang tu bukan dia tahu apa, dia bangun pagi macam mana nak dapat kuasa, macam mana nak dapat pengaruh, macam mana FB aku nak dapat like, dan macam mana aku nak jatuhkan kerajaan ni, atau macam mana aku nak mempertahankan kuasa. Dia punya knowledge tuan-tuan kadang-kadang zero. Benda-benda akademik yang memerlukan pengetahuan dan piawaian akal yang tinggi ni, kadang-kadang ahli politik dia punya knowledge sangat zero. Dia punya level tu kadang-kadang sebab dia jaga pagi tuan-tuan, dia mencari kuasa. Dia bersahur ni pun tuan-tuan, yang dia fikir kuasa. Tu niat dia kadang-kadang, berkuasalah aku besok. Dia ada tambah tu niat sahur dia. Kerana kedudukan dia mahukan kuasa. Berarti apabila mereka mahukan kuasa, apa yang mereka akan cuba hasut kita untuk tidak percaya. Saya tak kata data tu ada kaitan dengan menyokong Mahyudin. Integriti data tu adalah integriti KKM. Dan data itu dipantau oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Sekiranya berlaku manipulasi ataupun sistem data itu tidak diterima dalam amalan piawaian kesihatan antarabangsa, maka data itu dah ditolak lama. Untuk mengetahuan saudara, data KKM itulah yang diterima oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia bersama dengan data-data yang dihantar oleh 190 negara yang lain. Dia negara anggota 163. Tapi data-data daripada bukan negara anggota juga dipiawai. Ada 190 lebih. Kalau global coronavirus, saudara tengok data yang saya punya itu bukan data WHO tu, tetapi data itu juga merujuk kepada data WHO. Dia mencapai 190 lebih negara. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak kata data tu, kena faham tu data tu kita nak petikaikan dia kerana data itu dipantau dan dipiawai. Macam saya katalah, nanti balik pada golongan tu, kata golongan pandemik tu. Dia kata angka je ni, ini semua adalah angkara Yahudi. Ini semua adalah golongan Illuminati, Freemason. Ini adalah bagi mereka yang ingin memusnahkan Islam. Ini adalah mereka yang ingin merosakkan akidah orang Islam. Ini adalah mereka yang tidak beriman. Dia terus cakap lah tuan-tuan macam-macam. Jadi, apabila kita merasa marah, orang marah ni saya pun nak nasihat juga. Kalau marah, tongganglah diri sendiri. Jangan tunggang agama, tuan-tuan. Time-time saudara marahlah pergi cari translation agama Google. Ayat untuk menyatakan Yahudi dan kaum kafir sentiasa nak jatuhkan Islam. Saudara Google, cut and paste, tak dekat Facebook. Kemudian saudara pergi letak dengan pandemik. Tengok cara saudara. Saudara punya marah kerana saudara tak mau suntik AstraZeneca ni. Kononnya saudara ni, saudara tak nak suntik vaksin ni. Kerana malas ataupun saudara tak suka divaksin. Saudara pergi petik ayat Quran tu, letak dekat Facebook saudara. Semata-mata untuk menonggangnya. Bagi memenuhi nafsu-nafsi. Sebab tu saya kata, jangan guna tuan-tuan. Kalau kita bernafsu-nafsi, marah, kecewa. Al-Quran sekarang perli jiran. Buat ada naik status Facebook. Jiran dia bagi dia satu hadiah. Barang tu tak apa nak cantik. Dia tak gembira. Dinaikkannya status. Pilih tu hadis ataupun Al-Quran tu terletak. Kalau nak bagi barang kepada dia, bagilah yang terbaik yang disayangi oleh kamu. Naik Al-Quran, tuan-tuan. Kerana kecewa dia, jiran dia bagi hadiah. Tak secantik seperti mana dia harapkan. Jadi tuan-tuan, bila bermain dengan perkara ini, janganlah pergi cari Al-Quran dan hadis untuk menonggang agama. Semata-mata saudara nak memuaskan nafsu saudara kerana saudara hidup dengan terlalu percaya.
jaga pagi je Freemason sedang berada di depan pintu rumah aku. Jaga pagi saja Bill Gates dan juga New World Order menghantar seseorang mengintai kehidupanku. Kalau saudara dah hidup dengan masalah psiko saudara, masalah saudara perlu berjumpa dengan pakar jiwa untuk mendapat kaunseling kerana saudara hidup dalam ketakutan dan juga fobia yang sangat luar biasa. Jangan tonggang agama. Bangun dan fight dengan hujah-hujah saudara. Okey, itu je saya boleh jawab mengenai data tu. Tak mungkin data tu tipu. Kalau data tu tipu, data tu telah ditolak oleh WHO. Dan semua data-data ini adalah data mandiri. Data-data yang dikendalikan tanpa campur tangan kerajaan. Tapi kalau saudara tak nak percaya, saudara percayalah tak ada. Semalam tak ada kes. 200, yang 400,000 kes dekat Malaysia tu mimpi je. Kau silap tu sebenarnya tak ada kes. Yang kau tengok kalang kabut ni, filem je dek. Dunia okey. Tak ada apa masalah. Ya abang-abang kena compound 50,000 tu drama Mamat Khalid je. Zombie Kampung Pisang Part 4 setengah syuting. Yang sedang berlaku di seluruh dunia, kau tengok visual tu yang semalam saya tunjuk dekat India. Tu filem Tamil baru. Itu salah satu petikan filem Tamil baru. Yang kau tengok angka-angka dan orang sedang menderita seluruh dunia, ini filem dek. Filem je dek. Okey, senang. Kau ambil lah bahagian tu. Tapi bagi orang yang nak menerima benda ni sebagai realiti, berfikirlah secara realistik. Kerana kita tak boleh hidup dengan mengambil berat golongan pemimpi dan golongan pelamun fakta ataupun golongan-golongan yang anti realiti untuk kita bawa masuk. Jadi kita bincang ni, kita tengok dalam realiti dan kita berhujahkan pada fakta je. Itu je yang saya akan naikkan petang ni. Terima kasih. Berapa ratus orang kita ada 600 orang lebih yang ada pada petang ni. Terima kasih. Itu je saya share dengan saudara. AstraZeneca. Tan Sri dah. Panjang umur KJ. Moga-moga kau dapat Tan Sri. YB KJ. Khairi Jamaluddin telah mengeluarkan begini. AstraZeneca tidak diletakkan dalam senarai untuk suntikan. Berarti macam ni. Mereka yang telah mendaftar atau mereka yang akan mendaftar. Berarti sekarang ni AstraZeneca bukan adalah vaksin yang disenaraikan. Tapi saya akan ambil. Mael tadi, Ismail Falelah WhatsApp saya kata dekat Mael, tunggu Mael apabila kita diminta secara sukarela kita daftar. Sebab kami akan ambil secara sukarela. Berarti vaksin tu akan ada. Tetapi dia dipilih. Maksudnya sekarang saya dah daftar. Ismail Falelah ni pun dah daftar. Kami nak tunggu turn kami rasa agak lambat. Tapi kalau AstraZeneca yang sampai ni, ada 280,000 set suntikan yang sampai, menjadi suntikan option. Maksudnya siapa angkat tangan yang nak? Saya dan Mak dah bersetuju. Mari kita angkat tangan dulu dan kita nak, kita akan dapat potong awal. Kerana kali ini dia dibuka bagi secara option. Iaitu mereka yang mahu disuntik oleh vaksin ini. Sebab saya dengan Mak dah bersetuju berdasarkan 28.6 juta suntikan yang dijalankan di seluruh dunia dengan 168 kes gangguan berbuli darah beku tu. Dan juga disahkan oleh European Association of Medicine sebagai mereka tidak menemui sebarang bukti klinikal berdasarkan 6 hingga 8 pasukan penyiasat yang ditubuhkan untuk menjalankan siasatan. 6 hingga 8 pasukan mengatakan tiada bukti untuk mengatakan berbuli darah beku itu berpunca daripada AstraZeneca. Tapi macam kata Wabi Khairi Jamaluddin, kau ceritalah apa pun, masyarakat tetap ada rasa takut. Maka vaksin itu telah diasingkan dengan menjadi vaksin option bagi mereka yang bersetuju. Jadi kerana saya dengan Ismail Falelah ni fasa ketiga. Saya Ismail Falelah fasa ketiga. Tadi dia WhatsApp saya sebelum live, kami bersetuju. Saya kata tunggu, dia mungkin akan sampai hari ni dia keluarkan kenyataan, esok lusa akan ada garis panduan di mana kita boleh update. Kalaulah dalam My Sejahtera akan katakan bagi anda yang ingin AstraZeneca boleh update sekarang, kami akan masuk dan update dengan menambah kami adalah daripada golongan yang mahukan AstraZeneca. Jadi berarti saya dengan Mael akan terdaftar sebagai golongan yang mendaftar tetapi bersetuju untuk menerima vaksin AstraZeneca. Berarti sekarang ni hanya Sinopharm dan juga vaksin Pfizer akan digunakan kepada 9.4 juta orang yang telah mendaftar. Itu angka pendaftaran yang seminggu lepas. Saya jangka dah capai 10 juta orang daftar. Tetapi mereka yang mendaftar sekarang akan kekal mendapat vaksin Sinopharm dan juga vaksin Pfizer. Tetapi bagi yang telah mendaftar, kerana kita telah membeli vaksin Pfizer ni tuan-tuan, yang kita yang telah mendaftar, kalaulah kita nak, kita mempunyai option sekarang. Cuma bagaimana option tu kita tunggu besok. Ataupun lusa, Kementerian Kesihatan akan bagi option kepada semua yang telah mendaftar, fasa 2 dan 3. 1 dah habis dah, dia orang semua dapat Pfizer, 2 dan 3. Kalaulah saudara mahukan penggunaan AstraZeneca, saudara boleh ambil.
Untuk pengetahuan saudara, kalaulah AstraZeneca ni tak penting tuan-tuan, mengapa semalam Kesatuan Eropah saman di mahkamah? Kerana pembekalannya yang lambat. Kesatuan Eropah semalam menyaman AstraZeneca di mahkamah kerana AstraZeneca gagal memenuhi piawaian keluaran dia, iaitu lebih banyak. Kerana AstraZeneca kata dia tak mau tertakluk kepada Eropah. Eropah sekarang sedang buat satu gerakan jahat, tuan-tuan. Kerana Pfizer dikeluarkan di kilangnya di Belgium dan AstraZeneca yang mana dikeluarkan di kilangnya di Eropah diarahkan mengutamakan jualannya kepada Eropah. Tapi AstraZeneca dan juga Pfizer mempunyai kontrak yang lebih awal yang mereka sign dengan negara-negara pembeli di luar Eropah. Berarti kalaulah saudara masih di peringkat curiga untuk memikirkan AstraZeneca ni tidak atau tidak, saya suruh baca balik logik dia. Kenapa hari ini dia disaman oleh 28 negara kesatuan Eropah? Kerana bekalannya yang berkurangan. Berarti demandnya sangat tinggi di Eropah. Berarti sekiranya orang macam Malaysia ni menolak, dia adalah berita gembira untuk pengguna-pengguna AstraZeneca yang sedang demand vaksin ni di luar, terutamanya di Eropah. Itu je. Kalau saudara tanya saya pribadi, saya memang WhatsApp dengan Ismail Falilah, tunggu sebab dia pun excited nak pakai vaksin yang sama. Saya pun excited untuk mempercepatkan suntikan vaksin. Maka kita kata esok lusa kemungkinan kementerian akan tunjuk polisi bagaimana option itu boleh dilaksanakan. Kalau option itu kita kena isi lagi sekali dalam My Sejahtera, Mael, kita isi dengan mengatakan kita adalah kumpulan pertama yang mahu option AstraZeneca. Itu je saya jawab pada saudara. Panjang lah ni. Dah sejam lah. Apa dia? Okey, pembansuan ujian UPSR dan PT3. Logik lah, tuan-tuan. Zaman saya ni penilaian darjah 5 kita ambil. Diperlukan adalah setahun. Kita naik darjah 5, result dia digunakan masa kita darjah 6 untuk, dulu kan proses manual, nak minta ke MARA ke, nak masuk mata rendah sains sekolah-sekolah asrama penuh, nak masuk ke sekolah-sekolah berkualiti. Kemudian datang UPSR dan datang PMR. Saya rasa elok dimansuhkan kerana kita mengekalkan persekolahan wajib. Dulu zaman saya gagal SRP tak boleh naik dekat tempat. Berarti SRP digunakan untuk piawaian yang ditinggalkan oleh zaman kolonial British. Iaitu menggugurkan mereka yang tidak mencapai piawaian standard untuk mendapatkan pendidikan. Tetapi apabila datang negara yang lebih moden, kita menganggap bahawa menyisihkan remaja berusia 16 tahun daripada meneruskan pendidikan adalah satu yang tidak bersifat memenuhi hak remaja. Maka tu zaman saya SRP, apa yang diamalkan zaman saya SRP gagal tu dihapuskan. Tetapi peperiksaan masih dikekalkan. UPSR masih dikekalkan kerana resultnya ni penting. Untuk membolehkan pelajar memohon pergi ke sekolah-sekolah yang lebih baik. Itu berarti perlu UPSR. Sebab UPSR tu dah pakat nak berebut hantar anak pergi boarding school apa semua. Begitu juga, UPSR. Begitu juga PMR. Untuk menentukan, PMR ini adalah tradisi dia. Kerana dah ada LCE daripada zaman British. Sambung zaman saya SRP, sijil rendah pelajaran. Sambung lagi ke zamannya anak saya ni jadi UPSR. Betul? Jadi PMR. PT3 lah. Sekarang PMR jadi PT3. Dimasukkan pun okey, tuan-tuan. Sebab satu adalah kerana hampir 90% daripada 1.9 juta pelajar sekolah menengah. Okey, 90% daripada mereka tidak memerlukan result PT3 untuk bertukar atau memohon ke sekolah asrama penuh. Berarti banyakkan orang akan kekal dekat tempat di sekolah yang sama je. Jadi ujian tu tak perlu je. Guru-guru, ibu bapa boleh memantau prestasi anak-anak dia berdasarkan ujian tahunan je. Dulu, tuan-tuan, kita nak tahu tentang status anak kita, kita bergantung pada ujian. Masa zaman saya, mak ayah akan tengok pilihan darjah 5, berapa A daripada 5 subjek. Kemudian UPSR. Tapi saya fikir sekarang, di dalam sistem pendidikan moden, ibu bapa boleh pantau pendidikan anak dia setiap tahun. Tanpa tahu anak kau cerdik ataupun tak cerdik. Rupanya UPSR gagal baru tahu anak tak cerdik. 12 tahun anak sekolah gagal UPSR baru tahu tak cerdik. Naik saja PMR. Anak gagal PMR baru tahu. Habis pitih aku lama learning ngolahmu bodoh. Tak boleh macam tu. Tiap tahun saudara dah boleh pantau. Dan 90% atau lebih daripada 90% daripada keputusan peperiksaan tidak lagi berfungsi kerana ramai pelajar akan meneruskan persekolahan di tempat yang sama. Dan yang kedua, dia tak boleh lagi dijadikan sebagai rujukan bagi ibu bapa tahu prestasi anaknya ketika berusia 12 hingga 15 tahun. Saya bersetuju untuk dihapuskan. Dia merendahkan kos. Dan yang kedua, dia membolehkan pelajar
ibu bapa menggunakan sistem pemantauan secara tahunan ataupun lebih rajin lagi melihat peperiksaan mengikut penggal. Saya setuju tu, tak perlu lagi PT3 dan juga UPSR. Itu je pandangan saya, tuan-tuan. Kalau saudara ada pandangan yang lain, buatlah pandangan, tapi keputusan dah dibuat menggugur. Saya bersetuju.